Hai semua, apa kabar? Cikgu Lina harapkan agar kita semua sentiasa sihat dan dilindungi dari wabak penyakit. Pada kali ini, Cikgu Lina akan menerangkan tentang jenis-jenis ayat. Sebelum itu, marilah kita lihat terlebih dahulu definisi ayat. Ayat ialah unit pengucapan yang mengandungi makna lengkap. Dalam tulisan, ayat didahului oleh huruf besar dan diakhiri dengan tanda nokta. Ayat terdiri daripada dua bahagian utama, iaitu subjek dan predikat. Subjek ialah unsur yang diterangkan, manakala predikat ialah unsur yang menerangkan subjek. Cuba lihat jadual ini. Ayat pelajar itu sedang menulis karangan. Pelajar itu ialah subjek. Sedang menulis karangan ialah predikat. Contoh ayat kedua, pelajar yang sedang menulis karangan menjawab soalan ketiga. Pelajar yang sedang menulis karangan ialah subjek, manakala menjawab soalan ketiga ialah predikat yang menerangkan subjek. Seterusnya, marilah kita meneliti jenis-jenis ayat. Dalam bahasa Melayu terdapat 4 jenis ayat, iaitu ayat penyata. Yang kedua, ayat tanya. Yang ketiga, ayat perintah. Dan yang keempat, ayat seruan. Jenis ayat yang pertama ialah ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang diujarkan dengan tujuan untuk mengemukakan penyataan atau keterangan sesuatu perkara atau topik. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Lihat contoh ayat berikut. Ahmad, pegawai kanan. Mereka ke Kedah pada minggu hadapan. Dia suka menonton rancangan televisyen. Datuk sedang berehat di ruang tamu. Dan guru memuji budak lelaki itu. Jenis ayat yang kedua ialah ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang mengemukakan pertanyaan dan lazimnya mendapat jawapan daripada orang yang ditanya. Ayat tanya hendaklah diakhiri dengan tanda soal. Terdapat dua jenis ayat tanya, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan yang kedua, ayat tanya dengan kata tanya. Sekarang, marilah kita meneliti ayat tanya tanpa kata tanya. Ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat yang diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat penyata. Dalam tulisan, nada tanya ini ditandai dengan tanda soal. Lihat contoh ayat yang berikut. Adik masih belum makan? Pemuda itu malas. Pertandingan bercerita itu diadakan pada minggu hadapan. Era penyanyi yang popular. Dan bas itu sudah bertolak. Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat yang menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, bila, mana, bagaimana, dan sebagainya. Contohnya, barang itu apa? Pemain piano itu siapa? Hari jadi kamu bila? Pejabat pos di mana? Dan keadaan nenek kamu bagaimana? Penggunaan kata tanya dalam ayat perlu menerima partikel kah jika diletakkan di hadapan ayat. Contohnya, apakah barang itu? Siapakah pemain piano itu? Bilakah hari jadi kamu? Di manakah pejabat pos? Dan bagaimanakah keadaan nenek kamu? Jenis ayat yang ketiga ialah ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang diujarkan untuk maksud memberikan arahan atau untuk tujuan menimbulkan sesuatu tindakan oleh pihak kedua, iaitu orang yang menerima perintah. Biasanya, ayat perintah menggunakan kata perintah seperti usah, jangan, tolong, minta, jemput, dan tak usah. Walaupun begitu, ada juga ayat perintah yang tidak menggunakan kata perintah.
Cukup dengan intonasinya sahaja untuk menyatakan maksud ayat tersebut. Ayat perintah terdiri daripada 4 jenis, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan, dan ayat permintaan. Jenis ayat perintah yang pertama ialah ayat suruhan. Ayat suruhan untuk memberikan arahan atau memerintah seseorang membuat sesuatu. Contohnya, minumlah teh ini dahulu. Siapkan kerja sekolah ini. Dan fikirkanlah sebelum bertindak. Ayat perintah yang kedua ialah ayat larangan. Ayat yang bertujuan melarang atau mencegah seseorang daripada melakukan sesuatu perkara. Contohnya, jangan petik bunga itu. Tak usah bermain di tepi jalan. Tak usah kau campur tangan dalam hal saya. Ayat perintah yang ketiga ialah ayat silaan. Ayat silaan untuk memberikan perintah atau arahan dengan cara yang lebih lembut dan berbudi bahasa. Contohnya, sila beratur sebelum masuk ke dalam kelas. Silalah pakai topi keledar. Jemput makan bersama-sama. Dan jemputlah datang ke rumah saya. Manakala ayat perintah yang keempat ialah ayat permintaan. Ayat permintaan ialah ayat yang memohon permintaan dan pertolongan menggunakan kata permintaan seperti minta atau tolong. Contoh ayat, minta para tetamu mengambil tempat duduk masing-masing. Minta anda semua bersabar. Dan yang ketiga, tolong ambilkan saya secawan air. Jenis ayat yang terakhir ialah ayat seruan. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan secara bernada seru. Fungsinya adalah untuk menyatakan sesuatu keadaan perasaan seperti takut, marah, terperanjat, kagum, geram, dan sebagainya. Dalam tulisan, ayat seruan ditandai dengan tanda seru yang terletak di akhir ayat. Kata seru yang digunakan hendaklah diletakkan di pangkal ayat, manakala di akhir ayat diletakkan tanda seru. Ayat seruan didahului oleh kata seru seperti amboi, wah, oh, aduh, cis, dan sebagainya. Contoh ayat, wah, pandainya budak ini. Cis, nanti aku tangkap kamu. Nah, terimalah tumbukanku. Dan amboi, cantiknya gadis itu. Baiklah, sekarang marilah kita mengingat kembali jenis-jenis ayat yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, ayat penyata. Yang kedua, ayat tanya. Yang ketiga, ayat perintah. Dan yang keempat, ayat seruan. Cikgu harapkan para pelajar akan dapat mengingati keempat-empat jenis ayat ini. Sekian sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu Lina harapkan agar semua pelajar dapat memahami dan menguasai jenis-jenis ayat dengan lebih baik. Sebelum itu, jangan lupa klik subscribe channel YouTube Cikgu sehingga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang seterusnya. Terima kasih.